أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا غدائن رحمتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Di jalan dakwah kita merasakan amat perlu kepada sokongan dan pertolongan daripada Allah, khususnya apabila kita menghadapi pelbagai jenis tipu daya dan serangan musuh-musuh Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa dhulzilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Mereka telah ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersama-samanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Suratul Baqarah ayat 214. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semua, alhamdulillah.
Pertamanya, marilah sama-sama kita menyatakan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam keadaan Allah Ta'ala masih lagi mengekali kita di dalam kurniaan nikmat-Nya yang paling utama dan nikmat yang paling besar, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan marilah saat ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga di dalam majlis yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, majlis di mana para malaikat sedang mendoakan kepada kita, kita doalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala musibah, terutamanya penyakit virus COVID yang sedang dialami, terutamanya melanda negeri Kedah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan mereka yang terkena penyakit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Moga-moga berada dalam keadaan sihat dan juga sejahtera. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada malam ini melihat kepada kitab Zadun ala Tariq, melihat kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Masyhur rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan bekalan yang diperlukan oleh kita yang berjalan di atas jalan menuju kepada mardatillah, keredaan Allah, dalam melaksanakan taat kepada perintah Allah, mengikuti jalan dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana hak disebut oleh musannif rahimahullah yang kita baca tadi, di atas jalan dakwah, di atas jalan yang kita warisi usaha dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyempurnakan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini, maka kita amat berhajat dan memerlukan kepada sokongan, bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sedia maklum, apabila kita melihat kepada perjuangan Nabi dan juga usaha yang dilakukan oleh Rasulullah, dibantu oleh para sahabat dan generasi sebelum daripada kita yang melaksanakan usaha dan perjuangan ini, dan kita yang ada pada hari dan zaman ini dipilih oleh Allah menjadi mata rantai menyambung usaha dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa jalan perjuangan ini dipenuhi dengan berbagai ujian, halangan, cabaran dan dugaan yang begitu banyak, sebagaimana yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dinisbahkan kita dari sudut jumlah dengan musuh, maka senantiasa musuh mengatasi dan melebihi kita. Kalau kita nak bandingkan kekuatan dari sudut harta benda, kebendaan, persiapan, persenjataan, segala macam, maka musuh mengatasi kita. Tetapi yang menjadi kelebihan kepada pihak kita umat Islam, orang-orang beriman yang melaksanakan usaha dan perjuangan ini bagi menyeru manusia kepada Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, mengajak manusia beriman kepada Allah. Kelebihan kita ialah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dan bersama dengan kita. Apabila kita berjaya mendapatkan bantuan, pertolongan dan sokongan daripada Allah. Kerana kita sebagai manusia, kita tidak punya haula dan kita tidak punya quwwatah. Kita tidak punya daya dan upaya, melainkan pertolongan, izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi, para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang menghadapi musuh dakwah,
Kalau kita melihat apabila turunnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehebat manapun kekuasaan, kehaibatan yang dimiliki oleh musuh, seramai manapun bilangan di pihak musuh yang menentang para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka tidak berjaya untuk memadamkan cahaya agama Allah. Mereka tidak berjaya memusnahkan perjuangan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan Namrud, raja yang berkuasa, yang memerintah, punya pengikut yang ramai. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berseorangan, tidak ada yang mengikutnya. Tidak ada di kalangan kaum yang bersedia menerima seruan dan dakwah ajakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tatkala itu, sehingga dihumban masuk ke dalam api yang besar. Tetapi apabila mendapat pertolongan daripada Allah, walaupun dimusuhi dengan bilangan yang cukup ramai, dilakukan dengan suatu perkara yang mengikut adatnya akan membinasakan, tetapi berlaku sebaliknya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Namrud dibinasakan oleh Allah. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihi salam yang berhadapan dengan Fir'aun. Juga kita lihat bagaimana Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merasakan bahawa tidak ada sesiapa yang mampu mengatasi dan mengalahkan dia, apatah lagi Nabi Allah Musa alaihi salam, anak belaan di dalam istananya. Tetapi kita tengok apabila Nabi Allah Musa alaihi salam istiqamah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah, maka turunlah nusrah, bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan Fir'aun yang sombong dan angkuh. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam berhadapan dengan golongan kafir musyrikin Mekah yang berkuasa di bumi Mekah tatkala awalnya Rasulullah melaksanakan urusan dakwah. Bagaimana ramai di kalangan mereka itu menentang usaha dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak mereka lakukan dalam usaha mereka untuk menghentikan seruan dan dakwah Rasulullah, untuk memadamkan cahaya agama Allah, bagi mengekali kedudukan mereka di dalam kegelapan jahiliyah, tidak mahu keluar mengikuti cahaya iman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhir kita lihat apa yang berlaku. Sebab itulah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mana mereka yang berjalan di atas jalan ketaatan ini, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang banyak. Mereka akan diuji dari sudut harta benda mereka. Harta benda mereka akan diuji. Bagaimana orang-orang Mekah tatkala mereka itu diarahkan Allah dan Rasulnya berhijrah ke bumi Madinah, bukan lari sebagai pelarian, bukan. Ada orang yang tega menyatakan bahawa Rasulullah dan para sahabat itu sebagai pelarian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah daripada Mekah melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap dan istiqamah di Mekah. Bila mana diperintahkan hijrah, para sahabat keluar daripada Mekah menuju ke Madinah dalam keadaan meninggalkan harta benda mereka. Para ulama menulis di dalam kitab-kitab sirah mencerita dan menggambarkan bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala mereka keluar daripada bumi Mekah menuju ke Madinah. Yang mana jika dilihat oleh kamu kepada mereka, kamu tidak akan menyangka bahawa mereka itu akan keluar pergi ke suatu tempat yang jauh, apatah lagi meninggalkan bumi Mekah. Makna apa? Keluar daripada rumah sehelai sepinggang, makna tak bawa barang yang banyak. Tak bawa barang yang banyak, makna kalau berjumpa dengan SB Mekah pun tak sangka kata demo ni nak pergi jauh, bahkan tak sangka langsung kata nak tinggal Mekah dah. Tak sangka. Makna orang tengok musuh nampak ni, kalau jumpa di rumah kok jalan, mereka tidak menyangka bahawa umat Islam ni nak pergi jauh. Makna tak bawa barang yang banyak. No? Tak bawa barang yang banyak. Kalau kita kat pindah rumah kat, tak ada 2 lori, bukan dia pindah. Segala barang isi barang dalam rumah tu kita ambil habis. Pegang lampu, nasib baik kau panah. Kalau kau tak panah, dengan kau kali ku bawa. Biar beli buat cerita. Makna bawa habis barang para sahabat tak. Tinggalkan harta benda mereka yang kemudiannya dirampah, diambil oleh kerajaan kafir musyrikin Mekah. Itu juga seorang sahabat yang kaya, Suhaib Ar-Rumi, dalam peristiwa hijrahnya ditahan. Ketika mana didapati dia nak keluar daripada Mekah, ditahan oleh, makna kata immigration, kerajaan Mekah. Tanya, wahai Suhaib, tentu sudah kamu mahu meninggalkan Mekah, ingin menuju ke Madinah. Kamu ingat kami senang untuk benarkan kamu datang kemari berniaga menjadi orang yang kaya, maka sekarang ini dengan mudah kamu nak meninggalkan Mekah, kami tidak akan benarkan. Apa kata Suhaib? Yang di dalam hatinya lebih mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lebih mencintai jihad, kesungguhan dalam menyempurnakan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Mahukah kamu aku tunjukkan di mana tempat simpan hartaku, dengan syarat kamu benarkan aku untuk pergi ke Madinah. Lalu ditunjukkan tempat simpan hartanya. Lalu ia dibebaskan untuk meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah. Diuji, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah. Kemudian diuji dengan ancaman musuh yang banyak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, keberadaan nabi di Mekah merupakan orang yang paling disenangi. Nabi orang yang disayangi, disukai. Kehadiran nabi di dalam majlis-majlis mereka ialah kehadiran yang dinantikan. Tapi bila mana nabi bawa agama ini, bila mana Nabi menyeru manusia kepada Islam, menyeru manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hidup sebagaimana yang diperintah oleh Allah, maka ramailah yang memusuhi Rasulullah walau sebelumnya mereka menyayangi Nabi.
Ramailah yang mengkeji maki Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sebelumnya mereka memuji dan menyanjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat. Dan mereka yang melaksanakan urusan ini sepanjang zaman akan dimusuhi oleh musuh yang banyak. Ketika mana Nabi SAW menyeru kabilah-kabilah kepada Islam, bila mana Nabi menyatakan, Nabi menyeru kepada kalimah La ilaha illallah, mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani Nabi sebagai utusan Allah, apa kata mereka? Ini adalah suatu kalimah yang dibenci oleh pembesar-pembesar dan pemerintah-pemerintah. Kamu akan diperangi oleh orang Arab dan orang Ajam. Apabila kau bawa kalimah ini, kamu akan diperangi oleh orang Arab dan orang-orang yang bukan Arab. Menunjukkan bahawa ramai yang memusuhi usaha dan perjuangan bagi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa kita tengok hari inilah, zaman kita hari ini, semua orang menghalalkan serangan mereka, senjata mereka, tuduhan mereka kepada urusan dakwah dan perjuangan bagi meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, berarti nak tengok, walau tidak ada kena-mengena, Sabah masuk pilihan raya, tak masuk pilihan raya, yang tutuh kita agak. Aduh. Mana-mana pilihan raya kecil pun kita tak masuk, ya kena kita juga. Aduh. Semua menghalalkan serangan mereka dalam usaha nak mengajak manusia kepada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqah." Wahai Muhammad, jika apa yang kamu serukan kepada mereka ini adalah suatu perkara yang mudah, yang dekat, hampir, "Lau kana 'aradan qariban", suatu perkara yang dekat, mencapai kejayaan dan kemenangannya, suatu perkara yang mudah, maka ramailah yang akan bersama dengan kamu. Walakin ba'udat alaihimu syaqqah, akan tetapi sebaliknya, apa yang kamu serukan kepada mereka ini dipenuhi dengan berbagai kesusahan dan kepayahan, mengambil masa yang lama dan panjang. Sebab itulah ramai yang tidak yakin, bahkan ragu-ragu dengan Islam itu. Bagaimana Rasulullah sallallahu bawa Islam di Mekah, siapa sangka Islam ini akan diberikan kejayaan. Yang bersama dengan Rasulullah adalah di kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir, hamba abdi yang ditindas, orang-orang lemah yang mengikuti Rasulullah, dan golongan mereka pula tidak ramai, bilangan yang kecil. Sedangkan yang menentang pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, orang-orang kaya, ada pangkat, ada harta, ada jawatan, dan ramai yang bersama dengan golongan yang menentang perjuangan Nabi. Makna tidak ada yang pada waktu itu merasakan bahawa Islam ini akan menang, Islam ini akan berjaya, dakwah Nabi diterima. Ramai yang ragu. Tetapi di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjang dan dipasakkan akidah dan keimanan di dalam hati dan diri mereka itu, punya kelebihan dan keyakinan yang luar biasa. Apa sahaja yang dinyatakan oleh Allah
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan dan keyakinan mereka. Mereka tidak pernah ragu dengan Islam. Sebab itulah mereka sanggup bermati-matian, sanggup berkorban terus dan istiqamah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diuji sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka yang bersama dengan Rasul bertanya, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Menceritakan saat para sahabat diuji dengan ujian yang hebat ketika mana dakwah di bumi Mekah. Zaman apabila Islam disampaikan secara terang-terangan, ramailah di kalangan para sahabat yang ditangkap, yang diseksa, yang dipenjara. Masa itulah Bilal Ibn Rabah diseksa dengan seksaan yang selalu kita dengar ceritanya. Khabbab bin Al-Arat disalai tubuhnya dengan besi panah. Keluarga Yasir diseksa menyebabkan syahid dan gugurnya Yasir, isterinya Sumayyah, dan Ammar anaknya diseksa dengan begitu hebat. Ramai lagi para sahabat, ada yang ditangkap, dikurung di dalam suatu bilik yang tertutup, kemudian diasapkan sehingga lemah. Ada di kalangan sahabat yang diseksa sehingga buta matanya. Ada mempertahankan iman dan Islam yang ada pada diri mereka itu. Yang mana suatu hari datang Khabbab bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi pada waktu itu sedang berteduh, berehat di bawah teduhan bayangan Kaabah, sedang berbaring, berlapikkan kepada kain hamparan, kain rida yang dibawa oleh Rasulullah. Datang Khabbab menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita di pihak yang benar? Mengapa tidak didoakan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, memberi kejayaan dan kemenangan kepada kita?" Khabbab memberanikan diri, mewakili para sahabat yang diseksa dengan begitu teruk, bahkan dirinya sendiri. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku," kata Sayyidina Umar, "tidak pernah melihat susuk tubuh jasad yang huduh akibat diseksa kerana mempertahankan iman, melainkan jasad dan tubuh Khabbab bin Al-Arat." Dia tukang besi, disalai tubuhnya dengan besi panah, besi yang dibakar sehingga merah itu disalai, digolekkan di seluruh tubuh Khabbab. Cuba kita bayangkan, kita betih kena ezah motor ya. Betih kena ezah motor. Bukannya panas setara manapun, tapi kita tengok kesan. Maklum setrika baju tek sikit ya, kena setrika panah, kita berasa lagu mana pedih dan sakit. Dia Khabbab disalai, dia pun menghadapi siksaan dan ujian yang dahsyat. Dan kasihan melihat para sahabat yang lainnya disiksa oleh musuh, memberanikan diri mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya dalam keadaan berbaring, bergegas bangun, dalam keadaan mata dan wajahnya kemerah-merahan, berkata baginda kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, ingat, sebelum daripada kita melaksanakan usaha dan perjuangan ini, ada di kalangan mereka sebelumnya yang ditanam separuh pinggang,
diletakkan gergaji di atas kepala dan digergaji sehingga terbelah dua badan mereka. Ada yang diikat di tiang, di palang-palang salib, kemudiannya diambil sikat besi, disikat tubuh mereka sehingga daging mereka ini luruh bercerai daripada tulang-tulang mereka. Namun mereka tidak berpaling. Mereka tidak berpaling. Mereka tetap istiqamah di atas jalan dan perjuangan ini. Tetap yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Tu setara yang dialami pada masa tu oleh para sahabat setara tu. Tu pun Nabi suruh ingat lagi sebelum daripada kita nu ada orang yang susah lagi, yang teruk lagi. Kita hari ni lah, kita merunguk kata susah, payah, dah lama. Kenapa orang tak boleh terima Islam ini? Nah, bila lagi Islam nak tertegak di atas muka bumi, sehingga kadang-kadang menyebabkan sebahagiannya putus asa, kecewa. Yang paling malang ada yang makna kata terpesona, mengikuti jalan-jalan yang lain dengan menyangka jalan itu akan memberi kemenangan yang cepat, jalan yang mudah. Sedangkan sifat perjuangan Islam ini jalannya payah, jalannya susah. Kalau ada jalan singkat, kalau ada jalan shortcut, jalan mudah untuk memenangkan Islam, untuk mendaulatkan Islam, orang yang paling layak menerimanya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudahkan Nabi buat kerja ni? Senangkah Rasulullah jika mana berdakwah mengajak manusia kepada agama ini? Susah. Kalau Nabi pun menghadapi susah payah, terpaksa menghadapi musuh kiri, kanan, atas dan bawah, luar dan dalam, apatah kita pada hari ini nak mengimpikan mudah, nak mengimpikan cepat, nak mengimpikan senang. Maka orang yang mengimpikan kesenangan, kemudahan dalam melaksanakan usaha dakwah, maka mereka itu bermimpi di siang hari. Mimpi benda yang takkan berlaku. Kemudian Allah Ta'ala jawab, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah Ta'ala nak beri Islam menang ni bila-bila masa sahaja, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Kunci dia ialah bersabar dan yakin, istiqamah melaksanakan perintah Allah, beramal, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Rasulullah, para sahabat yang kita cerita tadi mengalami keadaan yang begitu dahsyat, dimusuhi, disakiti ketika mana berdakwah mengajak manusia. Istiqamah mereka, sabar mereka, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak berpaling, tidak meninggalkan Islam, tetap dan istiqamah. Akhirnya orang Mekah yang tolak Islam, yang memusuhi Islam, terima Islam, beriman pada Allah. Berlakunya Fathul Mekah. Itu dia. So insya-Allah kali lama-lama nak berhenti lah. Jadi makna katanya serupalah kita. Kita hak melaksanakan usaha ini, perlu menjadikan diri kita ni hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata musannif, pertolongan daripada Allah Ta'ala dan kekuasaan agamanya tidak akan dapat dicapai melainkan oleh orang mukmin yang berjihad. Nak dapat kekuasaan Islam, nak tertegak,
makna kata agama ni nak didaulatkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, nak mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada Allah taala tadi, ianya akan didapati dan diperolehi oleh orang mukmin yang berjihad. Orang beriman yang berjihad, orang beriman yang benar-benar beriman, yang bersungguh-sungguh berusaha untuk melaksanakan perintah Allah bagaimana para sahabat, maka Allah taala berikan bantuan dan juga pertolongan. Ini kita buat kerja apa main-main. Tak sungguh-sungguh kita buat kerja agama ni, entah pada kedudukan yang keberapa dalam urusan hidup kita. Para sahabat yang menjadi pembantu perjuangan Nabi meletakkan usaha agama ini pada tangga utama. Allah, Rasul dan jihad merupakan kedudukan yang paling tinggi dalam hati diri mereka itu. Kita letak urusan agama, usaha jihad ni pada tangga yang keberapa dalam kehidupan kita. Kalau duduk tangga ke-5 ke-10 lambat lagi nak dapat pertolongan Allah. Para sahabat mereka sanggup korbankan apa sahaja, termasuklah dunia mereka, keluarga mereka, harta benda mereka, bahkan jiwa raga mereka untuk Allah, Rasul dan juga jihad perjuangan bagi melaksanakan tuntutan iman kepada Allah dan Rasul. Maka bekalan iman yang kuat adalah sebab utama dan syarat yang semestinya dipenuhi untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan agamanya. Firman Allah, wa kana haqqan alaina nasrul minal mu'minin, dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab kami menolong orang-orang yang beriman. Ini janji Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami telah membela serta mempertahankan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini dan pada saat bangkitnya saksi yakni pada hari kiamat. Ini janji daripada Allah. Janji pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sabar, yakin dan istiqamah berpegang dengan agama. Dalam apa jua keadaan. Jangan pernah kita ni tadi berpaling. Jangan pernah kita ni tadi berpaling, tetap macam mana Nabi, walaupun dimarahi, dimusuhi sebab Nabi bawa Islam. Walau sebelumnya orang sayang Nabi, orang kasih Nabi, bila dia bawa Islam tadi Nabi kena marah, Nabi kena maki, Nabi dimusuhi, Nabi istiqamah, yakin bahawa ini perintah Allah yang mesti dilaksanakan, berpegang teguh Nabi, tetap Nabi sampaikan walaupun apa yang Nabi sampaikan itu dimusuhi, tidak disukai, tetap disampaikan. Kerana apa? Allah suruh, Allah perintah. Sehinggalah Allah berikan kejayaan. Orang yang tolak seruan dan dakwah Nabi menerima. Yang dulunya benci kembali mengasihi dan meletakkan cinta yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Berlaku bila datangnya bantuan dan pertolongan Allah. Kerana yang menguasai hati-hati manusia itu bukan kita, tetapi Allah. Buatlah apa yang Allah suruh. Buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh, nescaya Allah Ta'ala yang menguasai hati-hati manusia akan buat mengikut apa yang dia nak. Nampak? Ini kita duk kira nak orang terima. Kita nak buat benda yang nak orang terima, kita nak ikut orang. Kalau mereka tak mau terima, kalau mereka tak boleh terima Islam, mereka tak suka Islam, tak apa, kita tak tepi dulu lah Islam. Jadi kalau kita cerita Islam tak kira, mereka tak terima kita pula lah.
Sedangkan kita hamba Allah, hidup sebagai hamba Tuhan, yang sepatutnya bila kita sebut hamba ni bukan duk pilih-pilih, boleh pilih-pilih buat apa yang Tuhan suruh, kena buat semua. Makna kalau Allah Ta'ala kata sampaikan, sampai sudah. Orang nak terima, orang nak tolak, bukan kerja kita. Itu kerja dan urusan Allah Subhanahu Ta'ala. Yakinlah, yakin. Ni kita pun ragu. Tak ada yakin. Macam mana Ja'far bin Abi Talib ditanya oleh Najasyi bila mana wakil Quraisy mai cerita kata Islam ni kata Isa bukan anak Tuhan. Depa ni kata, Najasyi tanya wakil umat Islam yang diwakili oleh Ja'far, betul ke Nabi hampa cerita kata Isa ni bukan anak Tuhan? Dengan yakin Ja'far membaca surah Maryam dan menyatakan benar Isa bukan anak Tuhan, tetapi Rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dia walaupun berhadapan dengan raja di satu negara yang umat Islam pi di situ kerana nak mendapat suaka, nak dapat perlindungan. Kenapa duduk di Mekah diseksa? Nabi suruh pi Habsyah. Sampai Habsyah jumpa raja pula Kristian. Najasyi ini beragama Nasrani yang beriman kata Isa itu ibnullah. Bila tanya tak ragu, jawab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan. Yakin dengan Allah. Orang kata habislah umat Islam, orang Islam sahabat-sahabat kena halau balik Mekah lah, kena bagi balik lah kat orang Mekah, wakil Mekah, kerajaan Mekah mai tuntut tu, habislah. Sebab apa? Pergi sebut benda yang bertentangan dengan i'tiqad, keyakinan Raja Habsyah. Bila mana Ja'far kata benar sebagaimana Allah nyatakan, apa berlaku? Najasyi ni tadi ni teriak ni basah janggut, menggariskan satu garisan di atas tanah. Dia kata kepada semua yang ada termasuk pembesarnya, apa yang dinyatakan oleh Ja'far itu selurus dan seterang garisan yang aku gariskan ini. Dia bagi balik harta persembahan utusan kerajaan Mekah dan dia kata mereka ini berada di bawah lindunganku. Tiada siapa pun yang boleh mengapa-apakan orang-orang Islam ini. Itu berlaku sebaliknya bila istiqamah dan berpegang teguh dengan agama. Jadi tanda tentu dululah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan dan perhimpunan kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah silap dan seumpamanya kelemahan, kedaifan, kebodohan diri saya sendiri, mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada tuan-tuan muslimat semua, walaupun hakikat sebenarnya semuanya datang daripada Allah Ta'ala belaka. Wallahu Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nathina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقام، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله، ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.